Assalamualaikum. Hari ini kita nak discuss mengenai topik gastrik. Apa tu gastrik? Memang perkataan yang memang lumrah kita dengar. Gastrik ni actually dia berasal daripada bahasa Latin gastring. Maksudnya inflammation ataupun luka di permukaan perut. Inflammation ni apa? Inflammation ni adalah radang. So bila terbentuknya radang di dinding perut, dia dipanggil sebagai gastrik ataupun gastritis. Itis tu adalah inflammation ataupun radang. Okey. Kenapa pesakit boleh dapat gastrik ni? Apa puncanya? Kenapa ramai sangat dapat gastrik? Hampir setiap hari pesakit yang datang jumpa saya kat klinik ni ada masalah gastrik. Okey, gastrik ni actually dia lebih kepada gaya hidup. Makan tak ikut time. Kita ni selalu galakkan pesakit kita ni untuk makan kuantiti sikit tapi kena kerap. Bila kita kosongkan perut untuk satu jangka masa yang panjang, boleh mendapat masalah gastrik. Okey, sebelum kita bincang dengan lanjut lagi pasal masalah gastrik ni, kita just tengok anatomy. Macam mana permukaan perut ni terbentuk dan apakah protective layer di perut ni. Okey, seperti yang kita tahu, perut ni sentiasa menghasilkan asid. Sama ada makanan dalam perut ataupun tak ada makanan dalam perut, asid tu sentiasa terhasil. Asid hidroklorik. Dan apakah protection dekat dalam perut? Di dinding perut ni ada satu hormon terpanggil dia prostaglandin. Prostaglandin ni dia menjadi satu protektif, dia membentuk satu protective layer kepada dinding perut supaya dinding itu tidak terhakis oleh asid yang berlebihan. Jadi bila asid lebih, tak ada makanan dalam perut, mana asid tu dia nak act? Dia terpaksa act pada dinding perut dan menyebabkan dinding perut tu dia pecah dan menyebabkan radang. So inilah dia punya patofiziologi dia. Okay. Selain daripada gaya hidup ataupun diet kita sendiri menjadi punca kepada masalah gastrik, faktor lain adalah disebabkan oleh bakteria Helicobacter pylori. Bakteria Helicobacter pylori ni actually memang dah dikenal pasti pada tahun 1950-an, tapi pada tahun 1980-an baru kita dapat isolate bakteria ni daripada dinding perut. Dan actually kuman Helicobacter pylori ni macam mana dia boleh datang ataupun duduk dekat dinding perut dan apakah masalah yang kuman ni boleh bagi? Kuman Helicobacter pylori bila lama sangat dia duduk dekat dinding perut, dia akan menyebabkan radang ataupun inflamasi pada dinding perut. Dan ini menjadi satu lagi faktor kenapa gastrik boleh terjadi. Dan kuman ni actually dia boleh transmitted daripada satu pesakit kepada pesakit lain jika kita share food. Maksudnya daripada saliva. Maksudnya kalau kita makan dalam satu dulang ataupun kita share minuman, kuman ni boleh ditransmitted pasal kuman tu memang boleh ada di saliva. So itu dah jadi satu lagi punca. Gastrik ni boleh juga terjadi disebabkan oleh faktor pengambilan painkiller ataupun ubat tahan sakit. Bila mengambil ubat tahan sakit yang keterlaluan, dia boleh menyebabkan radang ataupun inflamasi. Painkiller ni akan mengurangkan penghasilan prostaglandin dan ini menyebabkan inflamasi pada dinding perut. Gastrik, kita dah tengok pada punca gastrik ni. Apakah simptom-simptom gastrik? Kebiasaannya pesakit gastrik ni akan datang dengan masalah pedih hulu hati. Pedih hulu hati yang keterlaluan. Ada pesakit yang lepas dia dah ambil dia makan, sakit itu datang. Ada pesakit yang kalau lapar untuk jangka masa panjang, sakit itu datang. So sakit itu boleh jadi dua cara. Satu tu lepas makan ataupun sebelum makan. Selain daripada sakit, so setengah pesakit gastrik juga akan komplain nafas rasa sempit dan juga pedih hulu hati dan juga tekak rasa pedih. Kenapa tekak boleh jadi pedih? Bila perut kosong, bila asid berlebihan dalam perut, asid tu akan menyebabkan radang pada dinding perut. Dan asid yang berlebihan tu juga dia boleh pergi ke tekak dan menyebabkan sakit tekak. Boleh menyebabkan batuk disebabkan oleh iritasi pada tekak. So ini simptom yang biasa kita jumpa dan ada sesetengah pesakit gastrik ini bila mempunyai kuman Helicobacter pylori
mereka akan mengalami masalah kembung perut. Perut dia rasa terlalu tak selesa, macam nak pecah. Dia kata macam nak belon, nak pecah. Ini benda yang alam kita yang dia ada infeksi dengan Helicobacter pylori. Macam mana kita nak rawat benda ni? Okey, gastrik ni kalau kita tak rawat, dia boleh jadi ulcer. Apa difference between gastrik dengan ulcer? Gastrik kalau tak dirawat, luka gastrik akan menjadi lagi dalam dan dia boleh menyebabkan ulcer ataupun pendarahan daripada dinding perut. Okey, kita tak nak discuss pasal ulcer ataupun perforation. Kita just stick pada topik gastrik ni. Okey, macam mana kita nak diagnose penyakit gastrik ni? Kebanyakan pesakit yang datang dengan masalah gastrik ni, memang mereka dah try macam-macam ubat dekat luar. Beli ubat gastrik dekat farmasi, dah jumpa doktor, ambil ubat. Dia kata, doktor, kalau saya makan ubat saya rasa okey, tapi bila I stop makan ubat, sakit tu datang balik. Okey, so kalau ada simptom macam ni, jumpa dengan doktor, buat ujian yang sepatutnya kena buat. Apa ujian yang biasa kita kena buat adalah ujian endoskopi. Kebiasaannya lepas kita dah dapat detail history daripada pesakit, kita akan buat ujian endoskopi, maksudnya masukkan kamera ikut mulut dan kita akan check dinding perut, saluran makanan, dan juga kita akan test untuk kuman Helicobacter pylori. Dan inilah beberapa detail yang kita boleh dapat. Perawatan gastrik ini sebenarnya dia berbeza. Kalau kita detect Helicobacter pylori menjadi punca utama kenapa gastrik ini terbentuk, kita kena bagi treatment untuk eradicate Helicobacter pylori ini. Dan kalau kita just nampak radang saja pada dinding perut, dan kita boleh bagi ubat seperti proton pump inhibitor ataupun ubat untuk kurangkan penghasilan asid daripada perut, ataupun kita bagi anti histamin. Jadi gastrik ni actually paling simple ni adalah actually it's a lifestyle disease. Okay. Kalau kita betul-betul boleh control kita punya lifestyle, maksudnya makan ikut time, makan kuantiti sikit tapi kerap, elakkan makanan yang terlalu pedas, elakkan makanan yang terlalu masam. Kalau kita memang ada history Helicobacter pylori, jangan kita share food dengan orang lain, kita makan sendiri. Okay. Dan lagi satu adalah kurangkan pengambilan alkohol dan juga kurangkan rokok. Cara-cara lifestyle begini akan sedikit sebanyak mengurangkan kebergantungan pada ubat. Jadi, saya berharap video ini sedikit sebanyak boleh membantu anda dan sharekan video ini kepada keluarga dan juga kawan-kawan jika ia bermanfaat.